bagaimana para wanita pada zaman dahulu bertemu dengan Rasulullah dan mengadu pada Rasulullah, sesungguhnya suami kami sekian memukul kami dan sebagainya. Dan Rasulullah pun menyebut dalam hadis ni, yakni sesungguhnya seburuk-buruk akhlak seorang lelaki itu adalah mereka yang memukul isterinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita dan kepujian kita pada Allah SWT, yang Tuhan Rabb kita. Ini masih memberi peluang kepada kita semua berkumpul dalam hadarah ilmiah pada pagi ini, dan insya-Allah menjadi salah satu bekalan yang boleh kita bawa ke akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Okey. Jadi nama diberi Khadijah binti Razak. Okey, seperti mana yang diamanahkan oleh Ustazah Fiqh Jenayah Islam kita, ini Ustazah Farida. Beliau telah mengamanahkan kita untuk melaksanakan satu tazkirah video berkaitan dengan hukuman jenayah Islam yang berada dalam konteks Malaysia itu. Jadi tema yang telah pun saya pilih adalah berkaitan dengan hukuman takzir, dan konteks dan tajuk yang akan saya perincikan dalam hari ini adalah berkaitan dengan hukuman takzir yang dilaksanakan terhadap isteri yang nusyuz. So bila kita cakap pasal isteri nusyuz, semestinya perkara yang terlintas dalam pemikiran kita atau minda kita sendiri adalah perkara di mana seorang isteri yang tidak taat kepada suaminya, ataupun isteri yang menderhakai suaminya, yang tidak mengikut perintah, yang tidak melaksanakan kehendak dan keperluan suami itu. Alright, jadi soalan di kat sini, apa kaitan hukuman ta'zir ni dengan isteri yang nusyuz? Ada kaitan ke kan? Jadi pertama sekali, sebelum kita panjangkan lagi berkenaan dengan isteri nusyuz, kita fahamkan dulu serba sedikit berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan hukuman ta'zir ni. So seperti mana kita tahu, hukuman ta'zir ni adalah diambil daripada kata masdar bahasa Arab, yakni azara ta'ziru, yang dimaksudkan dengan menolak ataupun mencegah. Dari segi istilah pula adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya ataupun bentuknya secara spesifik oleh syarak, namun ditentukan oleh ulul amri untuk melaksanakan hak-hak Allah dan hak manusia. Hak-hak Allah ni apa? Okay, so kita kena faham takzir ni kita boleh faham kalau kita bezakan dengan hudud. Kalau hudud ialah hak Allah, yang mana kesalahan jenayah Islam tu dah termaktub dalam Al-Quran, hukumannya juga termaktub juga dalam Al-Quran. Yang mana contohnya, kalau kita faham, contohnya minum arak. Okay, minum arak ni memang jenayah Islam lah, kesalahan jenayah Islam. And then dalam Al-Quran juga dah diberikan hukuman yang setimpal dengan orang yang minum arak ni. Ini 40 kali sebatan. Siapa yang minum arak, hukumannya adalah 40 kali sebatan. Kat situ ada hukuman, ada kesalahan, ada hukuman. Tapi kalau perbezaannya dengan takzir, kesalahannya ada dalam Al-Quran, tapi hukumannya tidak dispesifikkan, tapi dilaksanakan oleh ulul amri. Ulul amri ni siapa? Pemerintah ataupun ketua negara, ataupun dalam spesifik konteks Malaysia ni adalah mahkamah syariah yang disebut. Hukuman dalam Islam dilaksanakan bukanlah bertujuan untuk mencederakan orang itu ke, nak buka aib orang itu ke, ataupun menyeksakan sebagainya, tidak. Ialah bertujuan untuk memberi kesedaran, memberi pengajaran kepada seorang itu, malah memberi keringanan kepada seorang itu dalam urusannya di akhirat, insya-Allah. Jadi apapun, sebab kita manusia memang takkan lepas dengan kesilapan. Kita akan sentiasa kalah dengan hawa nafsu dan sebagainya kan. Ada kala kita terjerumus dengan dosa dan sebagainya tanpa kita sedar. Maka kalau tidak dicubit, maka takkan rasa. Samalah kalau dengan takzir ataupun apa-apa saja, selagi mana tak ditegur ataupun tidak ditindakkan, diberi tindakan, maka selagi itulah takkan sedar kesilapan seorang itu. Itulah sifat manusia yang lemah. Selagi mana tak ditegur, ditindakkan dengan satu benda, maka selagi itulah takkan sedar, selagi itulah tidak akan berubah. Alright. Jadi, berkaitan dengan hukuman takzir, apakah hukum melaksanakan hukuman takzir ni? Okay, so hukuman takzir ni sebenarnya tidak wajib. Tidak wajiblah dilaksanakan, namun digalakkan dengan niat untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam di dunia amnya, khususnya di Malaysia. Macam tu kan. Dalam Al-Quran dianjurkan juga untuk umat manusia melaksanakan hukuman takzir, seperti mana yang difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah Al-Fath ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Yakni kami mengutusmu wahai Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu beribadah kepada waktu pagi dan petang. Alright. Jadi kita faham waktu aziru ni adalah yang dimaksudkan dengan dalam Al-Quran. Dia memberi maksud supaya kamu kuatkan agamanya. Dan macam mana melaksanakan hukuman takzir inilah macam tu.
So dalam hukuman ta'zir ni terdapat beberapa bahagian kategori yang kita kena tahulah. Antaranya hukuman ta'zir ni adalah hukuman siksaan, hukuman dari segi ancaman, hukuman dari segi tahanan, dan hukuman dari segi harta benda. Kalau hukuman siksaan ni kita faham sebat, kalau sebat ataupun yang tidak melebihi 10 kali sebatan. Dan yang lainnya hukuman tahanan. Kalau ni biasalah dilaksanakan dalam Malaysia, which is dipenjarakan ataupun diusir negeri ataupun diboykot dan sebagainya. And then hukuman dari segi ancaman. Hukuman dari segi ancaman ni adalah dari segi teguran dan nasihat. Yang terakhir adalah hukuman dari segi harta benda. Maksudnya harta benda tu ditarik ataupun ditarik ataupun disekat lah seorang itu daripada menerima harta benda dan sebagainya lah. Jadi soalannya sekarang, isteri nusyus ni dia dijatuhkan di bawah hukuman apa? Hukuman siksaan? Adakah perlu disebat? Kan? Adakah perlu dipukul ke apa sebenarnya kan? Ataupun adakah terjatuh dalam hukuman ancaman atau hukuman tahanan? Adakah isteri nusyus ni perlu dipenjarakan? Adakah perlu diusirkan dari negeri dan sebagainya kan? Ataupun hukuman dari segi ancaman, adakah perlu ditegur dan dinasihati saja ataupun harta benda? Maksudnya adakah seorang itu kena disekat? Adakah tersekat nafkah seorang isteri itu kan? So macam mana? Mana satu hukuman yang sesuai untuk dilaksanakan kepada isteri nusyus? So kita dah faham maksud ta'zir kan. Kita dah tahu ta'zir ni macam mana, wajib dilaksanakan, dan antara bukti-bukti yang dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk melaksanakan hukuman ta'zir. Kita dah faham semua tu. Sekarang kita masuk pada hukum isteri nusyus, berkenaan dengan konteks isteri nusyus. So isteri nusyus ni kan, kenapa isteri nusyus ni termasuk dalam kesalahan jarimah ta'zir. So kalau dalam konteks Malaysia, kebiasaannya kesalahan ta'zir ni kita ambil dari segi laksanakan rasuah, memakan riba, fitnah, ataupun lelaki yang menyeprai wanita. Tapi antaranya juga isteri nusyus. So kita akan tengok isteri nusyus ni konteks lah. So kenapa dia ada kaitan dengan ta'zir kan? Okay, so isteri nusyus ni kita faham ialah di mana seorang isteri tu menderhakai atau tidak taat kepada suami. Okay, dalam konteks Malaysia, isteri nusyus ni dia akan berlaku bila mana ni diambil daripada Seksyen 59 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah, Akta 333 Wilayah Persekutuan, yakni bila mana isteri tu jatuhkan hukuman status isteri nusyus tu adalah bila mana isteri menjauhkan dirinya daripada suami. Yang kedua, isteri meninggalkan rumah suaminya yang bertentangan dengan kemahuan suaminya. Dan yang ketiga, isteri yang enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat yang lain tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut syarak. Itu dia. Jadi itu adalah tiga kategori, tiga perkara yang berlaku bila mana seorang isteri itu nusyus. Itu dalam konteks Malaysia. Tapi kalau dalam Islam, bila mana seorang isteri itu tidak taat kepada suami ke ataupun apa saja yang memang bertentangan dengan hak Allah itu, maka itulah dikira isteri nusyus. Okay, kenapa kita kata pasal hak Allah? Kita ada kaitan dengan hak Allah juga. Sebab apa? So isteri nusyus ni juga termaktub, kesalahan yang termaktub juga dalam Al-Quran, yang mana sebab bila mana hak suami itu tidak dilaksanakan oleh seorang isteri, maka hak Allah tu pun akan ditinggalkan. So bila hak Allah ditinggalkan, tak adalah redha daripada Allah, rahmat pun tak ada dan sebagainya. Dan berlakulah kekecauan dan sebagainya kan. Itulah jatuhnya status isteri nusyus. Bila mana hak suami itu tidak dilaksanakan, hak Allah pun akan diabaikan begitu saja. Sebab hak suami dan hak isteri ni, hak suami dan hak Allah ni berkait rapat. Sebab Allah Subhanahu Taala dah melarang isteri jatuhnya status isteri nusyus ni pada seorang isteri dalam Al-Quran. Dan firman pun dalam Al-Quran yang mana daripada surah An-Nisa ayat ke-34. Saya bacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Jadi masukkan dengan wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyusnya, maka nasihatilah mereka, dan jika mereka masih berdegil, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan jika mereka masih berdegil, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan yang menyusahkan. Sesungguhnya Allah SWT yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran ni, Allah SWT dah ajar dan kita dah ajar dah peringkat-peringkat yang suami kena laksanakan kepada isteri bila mana isteri tu jatuh dalam status nusyus. Pertama sekali, nasihatilah mereka. Okey, para suami kena nasihat kepada isteri
bila mana seorang tu berlaku nusyus. Nasihat je lah, beri teguran, beri pendidikan, kenapa awak macam ni, kenapa macam tu kan, macam tu. Dan bila mana isteri tu sedar dan bertaubat, okeylah tu. Tapi kalau dia masih berdegil, berpindahlah pada peringkat yang kedua, yakni pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, macam tu. So kalau kita perasan benda ni, bila yalah, kalau kita faham kalau suami tu tak tidur dengan isteri, mesti isteri tu akan rasa macam aku ada buat salah ke, macam tu. Perempuan yang macam tu, so sikap perempuan yang begitu, di mana dia kadang tak sedar apa yang dia buat. So bila tak dilayan ataupun tak bercakap, baru sedarlah, oh aku ada buat salah ke, macam tu kan. Barulah wanita tu akan muhasabah diri, oh aku ada buat salah, macam tu dia akan minta maaf dan sebagainya. Tapi kalau dia masih berdegil, ego dia masih tinggi kan, dia masih berlaku dengan issues tu, kat situ Allah turunkan lagi, pindahkan lagi peringkat yang mana pukullah mereka. Tapi jumhur ulama telah mengatakan, ulama dah bersepakat, pukullah mereka itu dalam keadaan yang sangat ringan. Dalam ni ada dua cara utama sekali. Pukulan mereka yakni tidak melebihi daripada 10 pukulan jari ataupun siwak. So maksudnya pukulan mereka dengan jari ataupun siwak yang tidak lebih daripada 10 pukulan. Kenapa? Kita berbalik pada hadis Rasulullah yang mana mengatakan, Rasulullah berpesan kepada sahabat, yakni an Abi Burdah Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tujadilu fawqa asyrata aswad illa fi had min hududillah taala, yang dimaksudkan dengan hadis daripada Abi Burdah Al-Ansari. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang mana janganlah kamu menyebat lebih daripada 10 kali sebatan, melainkan dalam melaksanakan hukuman hudud yang telah ditentukan Allah SWT. Okay, ingat, takzir bukan hukuman hudud, tapi hukuman yang perlu seorang ulil amri itu dilaksanakan untuk menyelesaikan hak ataupun menyelesaikan hak-hak Allah kan. Jadi kalau kita tengok, Ibn Abbas mengambil hadis ini sebagai konteks lah dalam pukulan isteri, tapi dengan syarat berlemah lembut. Maksudnya dengan keadaan yang lembut, sangat lembut. Jadi kat sini berlakunya kekhilafan, yang mana boleh ke seorang suami pukul isteri? Sebab yelah, kalau kita tengok sekarang ni, masalah rumah tangga sekarang ni memang banyakkannya suami pukul isteri sebab bergaduh dan sebagainya. Suami tak dapat nak tahan emosi, isteri ni buat macam ni, buat macam tu, pukul. So maka berlaku dalam syariah, dalam mahkamah pun itulah commonly yang happen, yang permasalahan yang berlaku kan. Jadi macam mana kan, apa yang perlu dibuat oleh seorang suami dalam konteks pukulan isteri ni? Yalah, sebab nasihat dah tak dengar, masih tak taubat lagi seorang isteri tu, dah usia daripada tak tidur pun tak dapat nak sedar lagi kesalahan dia. Macam mana kan? The last option is pukul dalam keadaan yang ringan. So ada cara-cara berkenaan dengan pukul ni. Ada cara yang ulama dah bersepakat. Ada 4 cara. Pertama sekali, suami tidak boleh pukul pada muka ataupun berbekas. Maksudnya suami tak boleh pukul muka, nak tampar ke, nak pukul tang macam tu ke, tak boleh. Malah tak boleh berbekas. Jangan ada kesan merah ke ataupun lebam ke dan sebagainya, tak boleh. Kat situ boleh berlakunya penderaan suami lah. Settle sekarang suami diri isteri kan. So tak boleh macam tu. So yang kedua, jangan beremosi. Yang ni dalam keadaan mendidik. Suami tidak dibenarkan dalam pukul dalam keadaan yang marah. Sebab kita faham, kalau seorang manusia ni bila marah, dia memang takkan sedar apa yang dia laksanakan. Kadang-kadang macam-macam kata-kata yang dikeluarkan, yang ditomahkan, tanpa kita sedar, betul tak? Sampai kita tergoreskan hati orang lain. Sama lah macam ni, jangan bertindak dalam keadaan awak marah. Kan orang kata, Rasulullah berpesan sahabat-sahabat yang lain, yang mana ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, macam mana aku nak jadi seorang yang berbahagia, which is seorang yang disayangi ramai, direspek ataupun dihormati lah kan. Dan Rasulullah cakap, la taghdab. Sahabat tu tanya lagi, saya daripada itu, Rasulullah cakap, la taghdab. Saya daripada itu, la taghdab juga. Memang Rasulullah pesan kuat-kuat, la taghdab. Janganlah kau marah. Sebaik-baik ubat daripada kemarahan itu adalah berwuduk dan solat. Macam tu lah kan. Jadi suami tak boleh pukul dalam keadaan marah. Sebab kita tahulah, lelaki kalau marah ni dia agak ganas sikit kan, macam tu kan, takut sikit kan. Jadi jangan dalam keadaan marah, pukul dalam keadaan biasa. Okay, and then yang terakhir, maksimal dia lah tadi lah. Maksimal dia adalah 10 pukulan jari ataupun siwak. Tadi kita berbalik pada hadis tadilah yang berkenaan dengan 10 kali sebatan tu kan. Kebanyakan jumhur ulama ni bersepakatlah cara pukulan itu menggunakan jari atau kayu siwak, macam tu kan. Jari 1, 2, 3 sampai 10 ke, tak boleh lebih 10, jangan sampai 20 ke apa kan. Ataupun guna kayu siwak 1, 2, 3 kan, sampai 10 macam tu. Dan yang terakhir adalah berhenti bila mana seseorang isteri tu dah bertaubat, dah tak laksanakan dah status issues tu. Balik pada ayat Al-Quran tadi kan Allah cakap, Allah dah berfirman yang mana fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Yang dimaksudkan dengan kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkannya. Kalau dia dah bertaubat, kalau dia dah macam memang dia dah minta maaf, maka
Jangan nak susahkan dengan cara yang lain. Nak juga cari kesalahan dia, move on. Which is kalau dah minta maaf, dah bertaubat, tak nak buat lagi, okay, berilah belas kasihan dan bertoleransi untuk berdamai, bersabar, insyaAllah dalam keadaan itu berlakulah rumah tangga yang mawaddah warahmah gitu kan. Sebab sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Okay, so kalau tiga-tiga tu dah buat, macam ni kalau tiga-tiga tu dah buat, dah nasihat, dah usir tempat tidur, dah pukul 10 kali sebatan ni, dah lembut-lembut pun still sama, still issues juga. Macam mana nak buat? Kat sini kita boleh, si suami boleh bawa urusan ini dalam ke mahkamah syariah. Ke mahkamah syariah akanlah berlakunya prosedur kat situ. Contohnya sekat daripada segi nafkah isteri. Macam tadi ancaman harta benda kan. Ancaman harta benda ni boleh berlaku dalam hukuman takzir lah, yang mana seorang suami boleh menyekat nafkah kepada si isteri. Tapi dengan syarat mahkamah yang mensabitkan hukuman tersebut. Kena faham dalam undang-undang Malaysia, perkara ini hanya boleh berlaku dalam mahkamah sahaja. Maksudnya hakim je yang boleh mensabitkan hukuman sekatannya nafkah terhadap isteri. Sebab apa? Andai kata kalau berlaku dalam rumah tangga, which is kita tak bawa, suami tak bawa ke mahkamah kan, suami terus cakap, kau memang kalau kau tak dengar cakap aku sekat nafkah kau ke, macam tu lah, aku tak kasih nafkah dah semua kan, selagi mana kau tak bertaubat kan. Tu tak boleh. Dia kena berlaku dalam mahkamah. Sebab kalau macam tu dia akan, kalau kita buat, kalau suami buat dalam rumah saja, yang dalam tak ada berhubung dengan mahkamah syariah, maka boleh isteri boleh tuntut lain pula kan. Isteri boleh tuntut benda lain pula. Jadi kat situ boleh berlaku perselisihan faham dalam mendamaikan hubungan suami dan isteri tersebut. Yalah, suami pun nak adil, keadilan, isteri pun nak keadilan dan sebagainya. Berlakulah perselisihan faham kat situ. So apa saja kena rujuk pada mahkamah perkara ini. So secara kesimpulan yang kita boleh ambil dalam hukuman takzir, apa kaitan hukuman takzir dengan isu ni adalah, isu ni agak special dia punya hukuman dalam Al-Quran. Yang mana kalau kita tengok, hukuman takzir ni sebenarnya dilaksanakan oleh ulul amri, iaitu pemerintah negara ataupun hakim lah kan. Tapi dalam konteks ini, ulul amri dalam isu ni adalah suami itu sendiri. Suami itu sendiri yang menentukan hukuman tersebut. Tapi ikut perintah Allah tu lah, ikut 3 peringkat yang diperintahkan dalam Al-Quran, yang mana nasihat, usir tempat tinggal dan pukul. Pukul dalam keadaan yang diberikan syarat dan dibolehkan oleh ulama fiqh. So pada zaman Rasulullah dulu berlakunya konflik berkenaan dengan suami pukul isteri lah. Yang mana ada satu kisah yang mana para wanita pada zaman dahulu bertemu dengan Rasulullah dan mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suami kami sekian memukul kami dan sebagainya." Dan Rasulullah pun menyebut dalam hadis ni, yakni sesungguhnya seburuk-buruk akhlak seorang lelaki itu adalah mereka yang memukul isterinya. Na'udzubillah min zalik. Okey. Secara tuntas ni kita kena faham, undang-undang jenayah Islam ni adalah undang-undang yang sesuai untuk semua masyarakat pada zaman ini. Macam tadi, isu-isu ni, hukuman tadi adalah sesuai dengan peredaran zaman pada hari ini. Sebab kita dah bertukar moden kan, dah makin moden dan sebagainya. Maka dekat sini ulama ada bersepakat mengikut uruf zaman sekarang, inilah hukuman untuk isu yang nusyuz dan sebagainya. Dan malah tegasnya undang-undang jenayah Islam ni adalah undang-undang yang dikurniakan kepada manusia sebagai rahmat daripada Allah SWT untuk kesedaran dan pengajaran yang diberikan. Okay, undang-undang ini sesuai dengan naluri manusia yang begitu kompleks dan sukar dijangkakan. Sebab mengikut urus zaman sekarang lah, pelaksanaan undang-undang Islam ini akan membawa kejayaan bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat kelak. So undang-undang hukuman ini bukan seperti mana yang katakan, hukuman ini bukanlah untuk mencederakan, nak menyesakan, nak memalukan orang tu ke, nak macam mana nak goreskan hari seorang tu, tidak. Tapi sebenarnya kejayaan, satu kejayaan yang dilaksanakan untuk seorang tu sedar, untuk mendekatkan lagi, memudahkan lagi hisabnya di akhirat kelak insya-Allah. Jadi dengan berakhir inilah kesimpulan tadi, berakhirlah tazkirah saya pada hari ini. Semoga dengan apa yang dikongsikan dapat kita adaptasikan dalam kehidupan harian kita, dan khususnya di masa hadapan insya-Allah, sebab masing-masing akan mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Moga kita dijauhkan oleh sesuatu yang tidak kita inginkan. Quran ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.